Beliau berkata, man lam yahrus ala takbiratul ula wal jamaah, barang siapa yang tidak loba, tidak tamak menjaga, ataupun barang siapa yang tidak loba, tidak tamak untuk mendapatkan takbiratul ihram yang pertama dan sembahyang berjamaah, fahuwa ala salati aqallu hirsa, itu menunjukkan bahawa di dalam semayang beliau seorang yang tidak tamakkan mendapat keampunan dan kerana Allah. Mana kalau orang ni dia tidak bersungguh-sungguh nak dapat semayang berjemaah dan takbiratul ihram yang pertama, itu bermakna kalau dalam semayang pun dia tak jaga sungguh. Jadi kalau dia tak ada satu sifat tamakkan mendapat pahala dan kelebihan takbiratul ihram yang pertama, dan juga tamakkan untuk mendapat pahala berjemaah, itu sudah menunjukkan bahawa beliau memang tak peduli apa-apa kelebihan yang Allah beri pada dalam sembahyang. Ini mencuitkan hati kita ataupun mengetukkan hati kita, bagaimana seorang perempuan yang alimah, yang zahidah, mengingatkan kita kaum lelaki ni supaya jaga semayang, kalau boleh takbiratul ihram pertama dan secara berjemaah. Itu bau petanda mereka itu tamak dan lobakan untuk mendapat segala kelebihan yang ada di dalam solat, yang ada dalam solat. Mudah-mudahan ingatan daripada seorang wali Allah yang bernama Aisyah Al-Marwaziyah ini beringat kepada kita supaya sepanjang umur kita ini yang baki ini dapat kita manfaatkan dengan cara beribadat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sifat-sifat manusia kita, iaitu sifat-sifat malas, sifat yang suka melengah-lengahkan, suka ikut hawa nafsu, kalau nak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala berkata, ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna nida'il haqqi, litakuna li nida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarkanlah kamu, orang yang nak menuju kepada Allah Ta'ala, yang nak menuju mendapat redha Allah, orang yang nak menuju mendapat keridhaan Allah, keampunan Allah. Keluarkan daripada sifat-sifat manusia kamu, daripada segala sifat yang membatalkan ubudiah engkau, supaya segala seruan Allah kamu jawab, dan di sisi Allah kamu semakin hampir. Jadi kalau kita nak beribadat kepada Allah ini, maka kena kenal diri kita. Siapa kita? Kalau kita kenal kita ini manusia, maka sifat-sifat manusia ni kena buang. Sifat-sifat mengantuk, sifat malas, sifat bertangguh-tangguh, sifat-sifat suka nak menunjuk, sifat suka nak berbangga, sifat rasa sudah cukup, ni sifat manusia tidak baik. Kena buang semua ni, barulah di sisi Allah kamu akan semakin hampir. Oleh sebab itu seorang wali Allah di kalangan perempuan, nama dia Fatimah, nama dia. Hari ini saya baca wali-wali di kalangan perempuan, nama beliau ialah Fatimah. Beliau berkata, man arafa nafsahu lam yatasamma illa bil ubudiyyati wa la yaftakhiru illa bi maulahu. Barang siapa mengenal dirinya masih lagi tidak dinamakan, lam yatasamma illa bil ubudiyyati, mana tidak akan tinggi kedudukannya sama sumu, ataupun tidak, masih lagi tidak dinamakan mereka ini orang yang abid, orang yang beribadat,
illa bil ubudiyyati, melainkan berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Contohnya, berdasarkan kata hikmah tadi, dia dah kenal diri dia manusia. Kita semua sekarang ni kenal diri kita manusia. Kita kenal sifat pemalas kita, kita kenal sifat kita suka menangguh-nangguhkan, kita kenal kita ni banyak sifat kekurangan, kita kenal kita ni hamba Allah, tapi tidak ada ubudiyah kepada Allah, tidak memberi manfaat. Oleh sebab itu, buangkan sifat-sifat manusia ini dan hendaklah kamu tampil melakukan ibadat bersungguh-sungguh kepada Allah, illa bil ubudiyah, melainkan ianya berubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah, barulah boleh sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Wa min hadratihi qariba. Kalau tidak berubudiyah, tidak beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala dan tidak akan hampir kepada Allah. Wala yaftakhiru illa bimaulahu. Tidak ianya berbangga melainkan dengan Tuhannya. Maka kita tidak berbangga dengan kekayaan kita, kita tidak berbangga dengan kelebihan yang ada kepada kita, kita tidak berbangga dengan jawatan kita, hanya kita berbangga bila dapat hampir dengan Allah. Illa bimaulahu illa biqaribin minallah, melainkan dengan dapat hampir kepada Allah. Illa bihadratillah, iaitu dengan dapat hadirnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, barang siapa yang merasa seronok bila nak semayang, itu tanda Allah sudah nak panggil dia hampir. Sebelum semayang, dia rasa seronok nak beribadat. Dengar azan saja, dia rasa seronok kerana Allah dah panggil. Bila dia solat, maka Allah akan berikan ianya kenikmatan dengan menyibukkan diri beribadat kepada Allah. Bila kita tadi semayang pada subuh, merasakan satu ketenangan dengan menyibukkan semayang ni, bacaan, rukuk, rasa seronok, itu tanda Allah sudah panggil untuk hadir dan hampir kepadanya. Kenapa? Kerana dia sudah bersihkan dirinya daripada sifat-sifat kekurangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama, kalau kita tengok para alim ulama dulu, para alim ulama yang alim, yang kuat beribadat kepada Allah, nama beliau ialah seorang daripada Bani Tamim, seorang pemuda di kalangan Bani Tamim. Setiap malam ianya beribadat, setiap malam, sampai mak dia kesian tengok anak dia, kesian tengok anak dia. Sampai mak dia berkata, ya bunayya, lau nimta minal laili syai'a, wahai anak kesayanganku, alangkah kau boleh tidurlah sekejap, sepanjang malam beribadat je, tak penat ke? Gitu. Dia cakap ke anak dia. Maka anak ni pun menjawab, ya ummah, ya ummah, aduhai ibu yang kusayangi, wahai ibu yang kusayangi, innama atlubur rahata fil akhirah, sesungguhnya anak ini beribadat kuat-kuat waktu malam ni bukan atas tujuan apa mak, supaya besok di akhirat dapat kerehatan. Jeffrey boleh sampai tak begitu? Kuatnya beribadat di dalam dunia ni, contohnya sebab apa? Atlubur rahata fil akhirah, kerana nak menuntut kerehatan di akhirat, mendapat kenikmatan. Macam kita sekarang ni muda-muda kerja keras supaya besok dah tua senang, ada rumah, ada kebun, ingin nak makan durian, kita ada kebun durian. Tengok orang jual cempedak tepi jalan, kita boleh pergi kebun kita, banyak buah cempedak. Tengok buah rambutan, kita ada pokok rambutan. Pergi nak beli cempedak, tanya sekilo berapa? Ini RM12 sekilo. Ini paling murah pun RM8 sekilo.
Sebiji dah berapa? Dulu tak laku buah cempedak ni. Dulu tak laku. Sekilo 60 sennya. Melambat buah. Tak laku. Sekarang paling kurang RM8 sekilo. Tapi kita kalau teringin nak goreng cempedak, nak makan buah cempedak, dulu kita bersusah payah menanam cempedak, macam-macam jenis cempedak. Sekarang kita boleh jual, bahkan kita boleh jual. Itulah umpama amalan kita. Bersusah payah ketika mana dalam dunia supaya dapat kerahatan di akhirat nanti. Ini kata budak muda ni. Budak muda. Ya ummah, innama atlubur rahata fil akhirah, hanya sesungguhnya aku ini menuntut kerehatan di akhirat besok. Oleh sebab itu ketika hidup ni bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari, ukhruj, keluarkan sifat malasmu, keluarkan sifat kamu rasa kamu masih muda, masih lagi bertenaga, tak apa, boleh main-main, boleh berseronok-seronok, tapi dia dah tua-tua besok baru nak kuat-kuat ibadat. Nak kuat macam mana kalau sudah tua? Banyak sangat macam makan goreng cempedak semalam, malam tadi dah berangin perut. 10 subuh ni pun dah lambat takbiratul ihram, kejap terkentut. Sebab sudah tua. Buangkan sifat-sifat kemanusiaanmu. Syekh sebagaimana dalam kitab kita ni menghuraikan, kita sambung sikit lagi. Sifat ubudiyah kehambaan itu ialah patuh dan taat terhadap semua perintah Allah. Itu sifat ubudiyah. Kerana patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Jauhkan daripada dunia yang menipu. Jauhkan daripada dunia yang melalaikan. Kalau kita masih lagi seronok dengan dunia, tidak akan dapat akhirat. Sebagaimana kata wali Allah di kalangan perempuan, nama beliau ialah Fatimah radhiyallahu anha. Katanya, imaratul qalbi bil i'radi 'anid dunya wa kharabatul qalbi bisti'anati bil khalqi. Imaratul qalbi, mengimarahkan, memakmurkan hati itu, bil i'radi 'anid dunya, iaitu berpaling daripada dunia. Kalau sekarang ni contohnya kita rasa nanti nak semayang sunat, katanya nak semayang sunat duha, bukan setakat 8 rakaat, kita semayang banyak rakaat. Kita semayang banyak rakaat, katakan kita semayang sampai 8 rakaat. Ataupun kita nak semayang hari ini berazam nanti semayang awabin, yang dinamakan semayang awabin ini juga disebut semayang hifzul iman. Semayang hifzul iman, sekurang-kurang 2 rakaat di antara maghrib dengan isyak. Di antara maghrib dengan isyak. Awabin itu ialah orang yang banyak bertaubat. Kerana dia banyak bertaubat, disebut juga salatul awabin, salatu hifzul iman, semayang memelihara iman. Ni kita tak buat gitu. Kita nak supaya iman kita dipelihara oleh Allah, dan bila kita meninggal dunia dalam keadaan kita kembali kepada Allah dengan beriman kepadanya. Dengan beriman. Jadi kita nak kena lawan dunia. Kalau kita tak mau buat, kita suka kepada dunia, maka kita akan berjalan-jalan waktu maghrib. Betul, memang dia semayang. Waktu maghrib lah situ nak membeli belah. Nanti dah berjalan lebih kurang pukul 8, barulah nak semayang. Carilah surau. Kalau pergi ke Maidin, cari surau di atasnya. Kalau pergi ke Tesco, pergi surau. Betul? Tapi itulah keadaan kita. Dalam keadaan lepas semayang, kita pun berjalan lagi beli belah. Kita pun berjalan beli belah. Siang boleh beli belah, kita pilih waktu maghrib. Waktu maghrib orang beribadat untuk menjagakan iman. Kita berjalan mencarikan dunia. Bukan tak boleh jalan.
tapi siang pun berjalan, malam pun berjalan, dia akan jadi rugi. Sebagaimana wali Allah ini di kalangan perempuan menyatakan imaratul qalbi bil i'radi anid dunya, hati ini akan termakmur, mengimarahkan sebagaimana kita imarahkan masjid, imarahkan, makmurkan hati bil i'rad dengan berpaling anid dunya, daripada dunia. Wa kharabul qalbi bil isti'alati bil khalqi, rosaknya hati itu kerana minta pertolongan dengan makhluk. Maka kita pertolongan nak ini, nak senang, nak ini, banyak dah barang, pergi juga ke DIY, cari spana, macam-macam spana dah ada, macam-macam bentuk, berjalan pusing sana, ada juga nak beli. Dah banyak dekat rumah, periuk macam-macam jenis periuk, besen macam-macam jenis besen. Ni bil isti'anati bil khalqi, na ini, na ini, na ini. Lama maghrib kita semayang ujung waktu, hifzul iman tak ada kita buat, habis semua Quran pun tak ada. Kharabul qalbi bil isti'anati bil khalqi. Ini seorang wali di kalangan perempuan yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Syekh menyebut sifat ubudiyah ialah patuh, taat terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut larangannya kita tinggalkan, dari sudut segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang, kita kena tinggalkan. Segala yang Allah perintah, kita ikut, iaitu terhadap semua perintah dan larangan, dan mengajarkan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan tanpa merasa keberatan. Segala apa yang Allah suruh, kita buat. Segala apa yang Allah larang, maka kita tinggalkan. Ini ubudiyah. Ataupun huraian di kalangan para alim ulama, di kalangan orang-orang yang saleh, iaitu Al-Imam Abu Hafsin radhiyallahu anhu, bila ditanya apakah itu ubudiyah, apa itu ubudiyah, faqala tarku ma laka waltizamu ma umirta bihi. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah ini ialah tarku ma laka, meninggalkan sesuatu pada kamu, iaitu bagi kamu. Apa yang ada pada diri kita ni, sukakan benda-benda yang melalaikan, suka benda yang melalaikan. Kalau budak-budak muda suka dengar lagu-lagu, kalau orang tua dengar ghalib macam-macam. Waktu petang-petang pergi kebun, dah balik rumah dah 6:30 baru nak semayang asar. Tu pun orang rumah tanya, abang dah semayang lah? Belum lagi, dekat pukul 7. Ghalib, kerana tengok buah cempedak, kerana tengok pokok ini. Ya, ada orang ghalib dengan benda yang lain, sibuk dengan benda yang lain. Maka bila kita tidak tinggalkan benda ini, belum lagi ubudiyah. Ubudiyah ialah tarku malaka, meninggalkan sesuatu yang milik kamu, milik kita. Bila Allah panggil, kita tinggalkan apa yang kita ada depan kita. Ini betul ubudiyah. Jeffrey tengah edit-editkan ceramah-ceramah ni, bila panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka meninggalkan apa yang milik kita, menyahut apa yang dipanggil oleh Allah. Ini betul ubudiyah. Ini nama orang yang ubudiyah. Kemudian waltizamu ma umirta bihi, dan komitmen, patuh apa yang diperintahkan dengan kamu.
Inilah ubudiyah ta'rif di kalangan para alim ulama. Kalau orang tanya apa itu ubudiyah? Ubudiyah ialah tarku malaka, meninggalkan sesuatu yang milik kamu. Waltizamu ma umirta bihi, dan komitmen tentang apa yang telah diperintahkan kepada kamu, iaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan ubudiyah. Menerusi kata-kata hikmah ini, para alim ulama menyatakan intipati ataupun yang kita boleh ambil manfaat daripada kata hikmah yang telah kita bahaskan begitu panjang, dah berapa siri kita bahaskan menerusi kitab hikam ini. Yang pertama, suruhan mendesak supaya setiap orang bertakhliyah. Syekh Ibn Atha'illah Sakandari mengajarkan kepada kita perlukan takhliyah, perlukan kosongkan. Takhliyah, khali. Contoh kalau bahasa Arab, ya Allah khali. Mana tak apa. Asalnya kalimah khali. Mana khali bertakhliyah, mana mengosongkan, membuangkan semua sifat-sifat kemanusiaan yang buruk dan keji. Sifat-sifat kemanusiaan yang buruk dan keji. Contohnya sifat dengki, sifat sombong, sifat hasad, sifat iri hati, al-hiqdu, sifat suka laga-lagaan ke orang, cintakan kepada dunia, sifat suka menangguh-nangguhkan ibadat. Ini semua sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia yang buruk. Selepas bersihkan tu, lalu bertahliyah. Kemudian hendaklah mengindahkan. Ukhruj min awsafil basyariyah. Selepas dibuangkan, dibersihkan sifat-sifat kemanusiaan ini, maka hendaklah kamu cantikkan dia. Cantik dengan apa? Iaitu dengan sifat-sifat kemanusiaan yang terbaik. Sifat-sifat orang yang rajin beribadat, sifat orang yang suka baca Quran. Saya telah huraikan di Masjid Tengkera baru ni. Saya bacakan beberapa riwayat. Di antara kelebihan orang baca Quran ni, qabbala al-malaikatu ainaihi. Para malaikat mencium dua mata ni. Jadi kalau kita baca Quran, itu sebab bila nak baca Quran, mulut kena wangi. Sebab apa mulut kena wangi? Kerana para malaikat bersama dengan kita. Kiramil bararah akan bersama. Seronok. Contohnya kalau orang datang jumpa kita, orang yang baik-baik, orang yang alim, orang datang jumpa kita, dia peluk kita, dia cium dekat dahi kita, mata sejuk. Contohnya kita tengah sakit sekarang ni, datang orang yang kita sukai, orang yang alim, orang yang wara, ataupun pemimpin datang peluk kita, dia cium kita, Allah, seronok kita. Kita ni sakit apa? Sakit dengan dosa, sakit dengan macam-macam maksiat yang telah kita lakukan. Maka kita nak makan ubat kita ialah baca Quran. Ubatkan hati. Bila kita ubatkan dalam kita sakit ni, datang malaikat yang tidak ada dosa, tolong datang berikan penghormatan kepada kita, datang iringikan kita dan cium kat mata kita. Seronok rasanya. Oleh sebab itu, mana-mana malaikat yang telah menciumkan matanya ketika baca Quran, dia akan merasakan seronok, nak lagi malaikat sama dengan dia, nak lagi malaikat peluk dia. Dia baca sehingga merasakan keenakan, merasakan kelazatan ketika membaca kalamullah. Ini orang yang sudah membuangkan sifat manusia dan datangkan sifat-sifat terpuji kepada dia. Agak-agak kita baca Quran sebelum ni, adalah rasa-rasa macam dicium oleh malaikat. Tak ada. Yang ada, rasa macam digigit nyamuk.
Gata sana, gata sini. Tengah aku baca Quran, situlah nyamuk ni datang. Sebelum ni tak ada nyamuk pun. Allahu Akbar. Masih dekat sifat basyariah tu. Maka sifat basyariah ni macam-macam dia akan datang. Nafsu ni dia akan kacau. Ini yang dapat kita ambil intisari daripada pembacaan kitab hikam kita. Dalam kitab hikam kita. Yang kedua, apabila seseorang itu bertakhliyah, apabila seorang itu sudah bersihkan daripada sifat-sifat yang tidak baik ini, dan bertahliyah dan meindahkan dirinya, berarti ia telah menyahut seruan-seruan yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dalam kitab kita ni, litakuna linida'il haqqi mujiban. Bila kamu sudah buang sifat-sifat yang tidak baik, kita buangkan sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Kita buang sifat riak kita buang sifat ujub kita, sifat riak, buangkan sifat suka iri hati, sifat dengki, sifat malas, sifat suka menangguh-nangguhkan. Macam mana sifat yang tidak baik ini, yang tidak disukai oleh Allah, bila kita buang, itu petanda bahawa linidail haqqi mujiba, kamu telah menyahut seruan Allah. Kalau anak ni sudah buang sifat-sifat dia tidak baik, suka sebelum ni anak kita ni cukup kita tak suka, semayang pun lihat, liar, campur dengan orang, kita beri nasihat macam-macam. Kalau ayah dia ni, kalau suami ni ayah dah sebat dia, lagi disebat, lagi dia melawan, kita cakap tak ada rasa apa. Sekali pergi ke motivasi, berubah dia, balik, semayang dia jaga, dah tiga tengok, dah mula baca Quran, kemudian dah tak campur dengan kawan-kawan dah. Kawan dia telefon, tak apa, aku ada hal lain. Dah mula datang ke surau, betul, sejuk hati kita ni. Ini betul dia menyahut seruan bapaknya. Kita ni, apakah bukti kita sudah menyahut seruan Allah? Maka untuk menjadikan litakuna anta mujiban linada'il haqqi, supaya kamu tergolong di kalangan orang yang menyahut seruan Allah Ta'ala, apa dia? Ukhruj min awsafi basyariyatika, maka naklah kamu keluarkan sifat-sifat basyariah dengan kita membersihkan sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang dikeci oleh Allah Ta'ala, dan kita hiaskan dengan sifat-sifat ketaatan kepada Allah. Itulah tanda kamu mujiban lida'il haqqi, iaitu kamu menyahut seruan Allah. Itu maksud menyahut seruan Allah, yang mana Allah suruh kita beribadat. Wa'bud rabbaka, beribadatlah kamu kepada Allah. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiap-tiap hari Jumaat kita biasa dengar imam baca di negeri kita ni, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u, tidak memberi manfaat. Apa dia malun? La yanfa'u malu wala banun, harta banyak pun taklah boleh memberi manfaat. Wa banun, cucu-cucu, ramai cucu, ramainya anak ada 10 orang, setiap seorang anak ada 10 lagi anak, berapa cucu? Daripada cucu ni 10 pula, seorang cucu 10 anak. Sekali balik kena beli, kena tempah kanopi. Orang tanya, Ustaz, kenuri ke? Dak, cucu cicit kumpul ramai. Adakah dengan ramainya anak cucu ini boleh memberi manfaat? La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha
biqalbin salimin, melainkan orang yang bertemu dengan Allah hati yang bersih. Macam mana hati yang bersih? Bertakhliyah, tak ada sifat ujub, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat riak, tidak ada sifat-sifat yang pemalas ni, sentiasanya beriman kepada Allah walaupun harta tidak memberi manfaat, kerana harta yang banyak bersedekah pun tidak. Nah, cerita bab sedekah. Seorang wali Allah yang bernama Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami namanya. Ini di antara nama wali Allah. Kalau kita pergi ikut orang motivasi, orang suka cerita nama orang putih. Josh berkata, Michael berkata, semua pakar-pakar motivasi orang putih ya. Saya ambil kisah-kisah wali Allah yang disebut dalam kitab dalam kitab peringatan bagi orang-orang yang terpedaya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala. Ada seorang wali Allah sebelum dia jadi wali ni, sebelum dia jadi wali, bila orang tanya macam mana Tok Syekh boleh berubah menjadi orang yang warak sehingga doanya dimustajabkan oleh Allah, nama beliau ialah Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami rahimahullah ta'ala, satu hari dia teringin nak makan ikan. Macam kita ni nak makan ikan, ini nak buat masak masam manis, sweet sour. Kita pun pergi pasar sekarang, tanya sahabat kita mana ni, Rasul. Kita pun pergi kedai dia, belilah ikan siakap. Ni siakap, bukan siakap sangkar, ni siakap betul laut dia. Kita pun pilih, baik. Balik rumah dah masak-masak, ikan masih lagi di dalam periuk. Ceritanya wa wada'ahu, dia dah masak fil qidr, iaitu dalam periuk. Tiba-tiba terdengar ada orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun waalaikumsalam. Keluar, dia kata, ada makanan, saya ni teringin nak makan ikan. Dia kata, saya teringin nak makan ikan. Dah, balik. Dia bukan apa, dia tak ada layan dengan cara baik. Kalau dia cakap, tak apalah, kalau takut mati kempunan, ambillah sedikit ke separuh. Ini saya buat masak asam pedas ke, masak asam manis. Dah, dia kata, dah, balik. Kau ni kaki minta sedekah, kata dia. Allah Subhanahu wa taala tarbiyahkan Syekh Habib Al-Ajami. Dia masuk balik rumah, dia tengok ikan yang sedang dia masak tadi, fasara daman, semua jadi darah. Tak ada ikan pun. Nampak ni? Sebab dia menolakkan permintaan seseorang. Pernah dah Allah menolakkan permintaan kamu? Kamu minta hari ini nak makan ikan, kamu cari ikan, dapat ikan. Tiba orang minta, kamu tolak permintaan mereka. Allah tidak menolak permintaan kamu. Sekarang kerana kamu menolakkan permintaan, Allah juga tolak permintaan kamu, maka ikan itulah jadi darah. Jeffrey kalau itu pergi tangkap periuk ni, dalam periuk viral, ikan siakap jadi darah. Ikan siakap jadi darah. Satu benda pelik. Ini tanda nak kiamat kalau kita. Di Syekh ni sejak hari itu watta'adha nafs, dia telah mengambil iktibar sehingga dia tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga ramai ulama mengambil kata-kata hikmah Syekh yang terkenal, iaitu Syekh Habib Ajami. Nanti saya akan urai kuliah subuh zikir beliau nanti kuliah subuh di Masjid Al-Azim. Zikir Syekh Habib Al-Ajami rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang alim, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni barulah ya, disebut dalam kitab kita ni, mereka yang telah membersihkan diri dia daripada sifat-sifat yang tidak baik ni, kemudian dia cantikkan diri dia, maka inilah termasuk orang yang menyahut seruan Allah.
yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim supaya menunaikan. Allah suruh supaya kita apa? Beribadatlah. Wa qada rabbuka alla ta'buduhu. Daklah Allah telah memerintahkan kamu supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kedua orang tua ni hendaklah kamu berbuat baik. Ini ada orang bagus ibadatnya tapi dengan mak bapak dia tak jaga. Mak bapak dia dah tua-tua, telefon pun tidak. Kawan dia sanggup telefon. Kawan sanggup dia telefon. Mak bapak ni masa kita duduk jauh dia selalu telefon. Kalau kita sekolah dia tanya, tunggu lama-lama nak ambil kita balik sekolah. Sebab dia takut kita ni kena tolak, takut tersesat mana-mana. Dia tunggu. Tapi bila ibu bapa sudah tua, tak ada telefon pun tidak. Tak ada tanya khabar. Kita tanya dia sihat ke, dia tak sihat ke, demam ke, tak demam ke, satu pun berita tak ada. Tapi dengan kawan kita hantar WhatsApp, hari Merdeka ni kau sihat? Begitu. Tak tahu pergi mana? Allahu Akbar. Dengan orang kita lebih, dengan mak opak kita ambil sambil lewa. Anak soleh tak? Allah perintahkan kedua bapa hendaklah berbakti. Kalau mak opak satu sen pun tak nak kasih. Kalau makan sedap-sedap western sana, makan len chop entah macam-macam, mak opak tak ada. Allahu Akbar. Kita ni belum sampai anak yang saleh. Belum sampai seperti Abu Yazid Al-Bustami yang pernah saya ceritakan dulu. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, wali Allah. Ketika mana ibu dia kata, Yazid, mak teringin nak minum susu, tapi susu ni dah sejuk, tolong panaskan kerana musim sejuk. Jadi dia ambil susu ni panaskan. Macam kita kalau ada susu lembu, susu kambing, kita panaskan. Ada susu kambing, siapa beli kambing, perah susu, panaskan. Bila dah panaskan, dia nak bagi mak dia minum air susu. Tengok-tengok mak dia baring tidur. Orang tua kalau baru tidur, jangan dibangunkan. Sebab takut dia bangun-bangun, mamai begitu, kau ni pun mak baru nak tidur. Nampak ni? Baru nak terlelap. Takut dia terbangun pula sekarang, susah pula nak tidur, sampai ke subuh tak tidur. Itulah kau bangunkan mak tak boleh terbangun terkejut ni dah. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala belum lagi jumpa zaman sekarang seperti Abu Yazid ni. Dia nak bangunkan, takut mak ni baru terkejut, susah nak tidur balik. Dia pegang air susu yang telah dipanaskan dan tidak berganjak, sebab zaman tu tak ada tempat penyimpan air panas macam kita ada termos. Termos kita tak ada. Zaman tu tak ada. Sekarang iyalah. Bahasa Arab pun sebut turmus. Sama ada bahasa Inggeris ambil bahasa Arab, ataupun saya rasa bahasa Inggeris ambil bahasa Arab. Banyak bahasa Inggeris mengambil bahasa Arab. Bahasa Arab ialah turmus. Mana sebut turmus, bahasa Arab. Sekian daripada dulu sebut turmus. Jadi dia pegang, dia genggam air ni takut jadi sejuk. Susu ni dia pegang takut jadi sejuk. Kerana musim sejuk, bila kita pegang bekas, yang diperbuat daripada kalau zaman dulu ada ayan, tahu Jeffrey ayan, pinggan ayan kan. Zaman ada pinggan plastik. Dia pegang tu, kerana sejuk melekat. Pegang begitu. Pegang dia peluk gitu, takut nanti susu akan jadi sejuk. Dia pegang sampai melekat tangan.
Tiba-tiba tengah malam mak dia terbangun tengok Abu Yazid Bustami berdiri depan dia tidak berganjak. Dia tanya, Yazid, ngapa ni? Dia kata, mak nak minum susu. Saya takut tak mau mengganggu mak tengah tidur. Ni susu. Bila nak bagi susu, kerana terlampau sejuk, seperti basuh dalam freeze, melekat tangan ni. Dia nak juga bagi mak dia, dia tarik tangan begitu sehingga luka. Ada orang zaman sekarang begitu. Maka mak dia berdoa, ya Allah, jadilah anakku ini anak yang saleh. Doa mak dia ni mustajabkan oleh Allah. Sampai sekarang orang kenal Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, wali Allah. Ni takhliyah yang disebut dalam kitab kita ni, iaitu menunaikan segala perintah Allah, dan hal itu akan mendekatkan dirinya sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Untuk nak sampai ke hadrat Allah Ta'ala, apa yang Allah firmankan kena ikut, apa yang Allah larang maka hendaklah kamu tinggalkan. Hendaklah kamu tinggalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita kuat beribadat ni, bila kita kuat beribadat, kita kuat semayang, semua ini akan jadi saksi. Semua yang ada dalam di muka bumi ini seronok tengok kita beribadat. Semua seronok. Masjid yang kita datang ni, batu-batu semua ni, pokok-pokok di keliling kita ni, besok akhirat dia akan jadi saksi. Dia seronok tengok hamba Allah beribadat. Tapi manusia bila tengok orang beribadat, macam-macam dia fitnah. Tu manusia, jangan pandang kepada manusia, pandanglah kepada makhluk yang lain. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, afala yanzuru, apakah kamu tidak lihat? Unzuru, perhatikanlah, sesungguhnya makhluk ini akan jadi saksi. Sehingga seorang wali Allah yang bernama Atha Al-Khurasani, berasal daripada Khurasan, berkata, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yawmal qiyamah wa bakat alaihi yawma yamutu. Tidak ada seorang hamba Allah yang sujud kepada Allah satu sujud di muka bumi Allah ini melainkan jadi saksi. Itu sebab suka semayang banyak rakaat. Ulama ni dia suka semayang sampai beratus-ratus rakaat sebab dia nak bumi ni jadi saksi. Lagi kita sujud, lagi saksi. Sekali sujud, dia saksi. Dua kali sujud, dia saksi lagi. Semua makhluk yang ada di keliling ini yang menyaksikan besok di akhirat, ya hamba-Mu ini ya Allah telah sujud, hamba ni telah sujud, kami jadi saksi, kami jadi saksi. Saksi yang begitu ramai bahawa tidak ada lagi nak ditangguhkan, keputusan telah diberikan oleh benar kamu buat terus. Allah tahu. Kita ni kalau cukup saksi pergi mahkamah, kita yakin sebab kita cukup saksi. Nampak ni? Jadi kalau kita cukup saksi bila beribadat, Allah tahu, bukan setakat malaikat jadi saksi, makhluk-makhluk lain jadi saksi. Allah, kita rasa tenang dan yakin di akhirat nanti. Tapi kalau dalam dunia ni kita tidak ada seorang saksi pun, bagaimana kita nak dihadapan Allah? Sekarang ni kalau ramai saksi, banyak saksi, kita cukup confident di akhirat. Ni ada saksi aku. Saksiku Quran yang ku baca. Saksiku, ini dia wakaf yang telah ku wakaf. Allahu Akbar, banyaknya. Oleh sebab itu bila orang yang kuat beribadat ini, illa syahidat lahu yaumul qiyamati, maka bersaksilah ia pada hari kiamat. Illa syahidat lahu yaumal qiyamah, ianya akan jadi saksi. Wa bakat alaihi yauma yamutu, semua makhluk akan menitis air mata. Ketika mana orang ini meninggal dunia. Orang yang kuat beribadat, bumi akan menangis, pokok-pokok menangis. Macam mana dia menangis? Itu cara Allah, cara yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada hamba-hamba Allah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang pernah bertanya kepada Muhammad Ibn Sirin, seorang di kalangan tabi'in yang alim, yang pakar mentafsir mimpi, Tafsirul Ahlam li Ibn Sirin.
Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Muhammad Ibn Sirin juga seorang ulama fiqh yang alim, sehingga dipetik oleh ulama Syafi'i pandangan Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Contohnya dalam bab jamak dan kasar. Orang tanya kepada Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, apakah boleh dijamakkan semayang tanpa ada disebabkan bermusafir? Dia bukan bermusafir, tapi boleh tak jamakkan semayang? Ini bukan mazhab Syiah. Orang Syiah ia boleh jamak seumur hidup tanpa ada bermusafir. Dia kata boleh, tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan baginya. Katakan jarak daripada Alor Gajah sampai ke Melaka Tengah tidak sampai 2 marhalah. Tak sampai 2 marhalah. Kalau dia free ikut Lebuh Raya lagi tak sampai. Contohnya, kita naik kereta sebelum sampai Tua Aikro, Allahu Akbar, ada pula lori terbalik. Lori terbalik. Kita bertolak awal pukul 5 petang kita bertolak, tapi kerana terbalik, dia punya panjang sampai ke Pedas. Sampai ke Pedas ni. Kita nak patah balik, tak boleh patah balik lah. Lama kita tengok berapa jam situ. Masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, berat sikit-sikit. Sikit-sikit lori lah. Bukan senang nak kalihkan. Sikit-sikit. Sampai Tul Aikro dah pukul berapa? Pukul 10 malam. Nak semayang macam mana? Maghrib. Semayang maghrib dalam kereta. Sedangkan jarak tidak sampai. Jarak tak sampai pun 2 marhalah. Daripada Tul Aikro sampai ke Alor Gajah. Boleh jamak? Kasar. Kasar tak boleh sebab tak cukup 2 marhalah. Jamak, ya diharuskan. Kerana ada sebab-sebab masyaqqah, kepayahan. Tetapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan kepada kamu. Hari-hari jamak macam orang Syiah. Nah, ini tak boleh. Sebab Nabi SAW pernah menjamakkan semayang tanpa ada sebab hujan dan ketakutan. Kerana kepayahan. Contohnya, kerana banjir. Maka orang yang mangsa-mangsa banjir ni dipindahkan tempat kemah-kemah, ataupun dipindahkan mereka ni masa-masa banjir ni di Dewan Orang Ramai. Allah, Dewan Orang Ramai, tandas pun tak banyak, nak mandi pun payah, nak ambil uduk, itu pula budak-budak pun ramai. Ketika itu kita jamakkan semayang, terutama maghrib dengan isyak gitu pendek, beratur nak ambil uduk ni dah masuk. Contohnya diharuskan kerana masyaqqah. Tetapi masa banjir ni akan dipindahkan. 3 hari kerajaan pun kata masa-masa banjir telah selamat, semula pulang ke rumah masing-masing. Balik rumah tak boleh jamak dah. Ini nama masyaqqah. Ibn Sirin kata la yattakhizuha adatan, tapi jangan dijadikan kebiasaan bagi dia. Ibn Sirin, saya ambil pandangan Ibn Sirin dalam memahami kitab kita ni. Ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, apabila ditanya ayyul adab aqrabu ilallah, sebab dalam kitab kita ni wa min hadratihi qariban, bila kita buang sifat-sifat kemanusiaan dan kita cantikkan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, itulah tanda kamu menyahut seruan Allah. Dan juga wa min hadratihi qariba, di sisi Allah itu kamu hampir. Kemudian orang tanya kepada Ibn Sirin, ayyul adab aqrabu ilallah, apakah dia adab-adab yang menghampirkan diri kepada Allah? Faqala, maka Syekh Ibn Sirin menjawab, ma'rifatu rububiyyatihi, iaitu mengenal ketuhanan. Anak diri kita ni sampai kepada Allah, tauhid kena mantap. Tauhid kena mantap gitu.
Nanti malam ni kita sambung kitab Tauhid, Aqidatun Najin, iaitu sifat sama' dan basar. Sifat sama' dan basar. Kitab Aqidatun Najin dia tak sama dengan kitab Baqarah Amani. Oleh sebab itu Baqarah Amani dia istilah lain. Allah berikan Syekh Panair ni berijtihad dari sudut memberi terjemahan. Memberi terjemahan supaya mudah dipahami. Contohnya kita kata main, maka orang yang nama dia orang ni pemain bola, dia tu pemain bola. Orang ni kaki bangku tak tahu main bahasa Melayu. Ini orang ni pemain bola. Kita tengok bila dia pemain bola, dia memang hebat lah, sebab dia pemain bola, nama dia pemain. Dia tendang sana, tendang sini, boleh pusing. Kita bukan pemain bola. Kaki macam ke sana, bola ke sana, sebab dia pemain. Dia sepak macam pilih kan. Dia hebat dia sepak sana, bola ke sana. Penjaga gol tangkap sana, bola sana. Itu kehebatan dia, sebab dia pemain. Begitulah apabila disebut oleh pihak Naib, Allah ini pendengar. Sebab pemain, pelukis, asal lukis boleh ada pertemanan pelukis, maka dia boleh lukis apa-apa. Bila Allah itu pendengar, diri Allah itu bersifat, iaitu sifat dia pendengar, dia boleh dengar di mana sahaja, sebab diri Allah itu pendengar. Seperti juga Allah itu perkata, sifat dia perkata, memang tak ada huruf, tak ada huruf, tak ada suara, sebab sifat dia pelukis, ada dia lukis. Bila dia melukis, baru pelukis itu melukis, barulah keluar lukisan. Tapi kita panggil dia pelukis, sifat dia pelukis. Sifat dia ialah pemain. Belum dia sepak bola, dia nampak dia sepak, tak nampak. Bila dia pergi main, barulah pemain itu bermain. Nampak dia? Istilah ni macam boleh diterima kan. Syekh Panair ini Allah berikan hidayah kepada beliau, ijtihad. Barulah kalam Allah tidak ada suara, tak ada huruf, sebab perkata. Disebabkan Allah itu perkata, maka Allah boleh berkata-kata. Contohnya Allah berkata-kata. Malam tadi contohnya, tiap-tiap malam Allah berkata-kata. 2/3 malam saja orang bangun, ala hal min mustaghfirin. 2/3 malam turunnya keampunan Allah, turunnya perintah Allah, turunnya keridhaan Allah, sehingga Allah bersuara tiap-tiap malam. Kita tak dengar. Adakah orang yang, apakah tidak ada hambaku yang minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Siapa hambaku yang minta kepadaku, ku berikan. Siapa tiap-tiap malam. Boleh tak Allah berkata-kata? Ya boleh, sebab Allah bersifat perkata. Allah bersifat perkata, apa bahasa pun Allah boleh kata. Oleh sebab itu Allah berkata-kata. Ini kalam Quran, sebab menunjukkan Allah itu bersifat perkata. Ini Panair punya. Ini bukan akidah Asy'ariyah, tapi pandangan Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullah ta'ala. Walaupun Syekh Abu Bakar Baqillani tidak selari dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, tidak bermakna beliau menentang Abu Hasan Asy'ari. Jadi karangan kitab Baqarah Amani bukan pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi pandangan anak murid bermazhab Abu Hasan Asy'ari. Istilah kelah pendengar. Bila Allah ini pendengar, semua dia boleh dengar. Tapi mendengar adalah satu perkara yang berkaitan kepada pendengar. Istilah kan. Oleh sebab itu jadi gempar di Nusantara apabila buku Baqarah ini dibaca, sebab dia tidak sama dengan karangan-karangan kitab-kitab yang terdahulu. Allah berikan hidayah dan juga petunjuk kepada Syekh Panair rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, kita nak terjemahlah. Yang penting Allah itu memang bersifat mendengar. Diri Allah itu ialah mendengar. Ataupun nak terjemah, ni memang tak ada dalam bahasa kita.
kecuali pelukis, pemain, kan. Yang lain tak ada dalam kamus. Maknanya Dewan Bahasa perlu berijtihad kalau betul bahasa tu. Sebab bahasa ni apabila telah dipersetujui boleh ada. Dulu tak ada istilah mantan, tak ada mantan. Indonesia aja sebut mantan, sekarang sikit-sikit mantan. Dulu kita kata itu bekas pengetua saya lah, sekarang orang tak sebut itu mantan pengetua saya. Dulu lagi apa, tular baru lagi tular. Mula tak boleh terima ahli bahasa, bila keluar dalam kamus dewan tular, boleh terima dah boleh terima. Makna semua bahasa ni boleh diterima apabila telah diguna pakai. Ini kita bahas pada malam ni insya-Allah. Apa dia adab-adab lagi? Mesti ma'rifatu rububiyatihi. Kalau tak kenal Allah, takkan boleh sampai. Ini di antara adab yang kamu perlu ikut untuk sampai, untuk hampir kepada Allah. Yang kedua, Ibn Sirin menyebut wa amalun bi ta'atihi. Setakat kenal mengaji sana tauhid, kita buat tauhid macam-macam boleh, tapi amalan kosong, takkan hampir. Wa amalun bi ta'atihi, iaitu ada amal. Amal yang mana? Amal yang taat kepada Allah. Yang ketiga, walhamdulillahi ala sarra, sentiasa memuji alhamdulillah, memuji Allah di waktu senang. Ini mengingatkan kita untuk hampir kepada Allah sekarang ni kita senang, ingat Allah tak ingat. Kalau kita rajin memuji Allah, berzikir, alhamdulillah, ni betul nak hampir kepada Allah. Nak hampir. Jangan waktu susah bawa kuat berzikir, waktu susah bawa kuat semayang, macam-macam semayang hajat, ini baca ayat ni, ni baca ni, kerana susah. Dia waktu senang dia menyebut nama Allah, memuji Allah. Ini orang ni, kata Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, ni antara adab yang Allah akan hampirkan dia kepada Allah. Yang keempat, wassabru ala dharra'i, sabar di atas segala kesempitan dan kepayahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini lillah, adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Kepadanya. Di mana Allah itu? Allah maujud tetapi tidak bertempat. Itu dalil ayat Quran, inna lillahi wa inna ilaihi. Ilahi. Ada Allah, ya ada, tapi tidak bertempat. Yas'adul kalimut tayyib, yas'adu ilaihil kalim. Telah kembali, naiklah kalimah-kalimah yang baik kepadanya, kepada Allah. Mana Allah? Allah maujud tapi tidak bertempat. Tak payah carilah mana tempat, tak payahlah tanya aina Allah. Mana dalilnya? Ilaihi. Ada Allah sebut ilaihi, ila sama. Tak ada macam orang zaman sekarang ni, ada juga akidah Allah stoko di atas kita, ataupun duduk di atas aras bersemayam. Allah tak sebut pun inna lillah wa inna ilaihi, tak ada inna lillah wa inna ilal arsy. Ilaihi. Ini akidah kita. Berdasarkan apa yang kita baca, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi ila Allah. Allah maujud. Ya, Allah maujud. Dan tidak terbatas. Macam mana? Jangan gambarlah macam mana. Kita tetap beriman kepada Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana bila kita ini rasa susah, payah, sentiasa sabar dan sentiasa menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benda ini diamalkan, kata oleh Imam Ibn Sirin, wa min hadratihi qariba, daripada hadrat Allah ini, maka insya-Allah Allah hampirkan kamu dengan rahmatnya, Allah hampirkan kamu dengan keampunannya, Allah hampirkan kamu merasakan ketenangan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bahas akan tentang berkaitan tentang perkara yang boleh menghijabkan kita ni. Kenapa kita terhijab?
tak pernah rasa lazat, pernah rasa puas, tak rasa beribadat ni. Sebab apa? Semua ini adalah berasal daripada maksiat. Berasal daripada maksiat. Sekarang telah dibahaskan kitab-kitab kita, bersihkan. Dah bersih semua ni, indahkan. Jangan kamu kotorkan dia. Rumah sekarang ni dah bersih, dah indah, nak cantik, sebab besok nak raya, jangan kotorkan. Jangan kotorkan. Cucu-cucu yang balik, korang semua pastikan anak-anak korang kencing dalam bilik air. Tilam-tilam semua, nenek dah ikat masuk dalam store. Besok nak raya, malam ni orang datang nak baca takbir, contohnya. Itulah dah bersihkan. Jangan kamu cemari hati yang telah kamu bersihkan. Datanglah kata hikmah yang seterusnya. Tak sempat pagi ini, insyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma habibna fi salatil jama'ah. Ya Allah, datanglah perasaan cinta dan sukanya kami mendirikan sembahyang fardu ini secara berjamaah. Allahumma habibna fi salatil jamaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah. Ya Allah, berikanlah kami sentiasa mengingatkan tentang kematian. Allahumma habibna fi salatil jamaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyil mustafa sahibis syafa'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpullah kami di akhirat besok bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai syafaah. Allahumma habibna fi salatil jamaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyil mustafa sahibis syafa'ah. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabutkan nyawa kami dalam keadaan terkejut. Ya Allah, Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah waj'al akhira kalamina minad dunya inda intiha ya ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jangan cabutkan nyawa kami dalam keadaan terkejut. Berilah kepada kami, ya Allah, kesempatan menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kami. Hidupkanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Bangkitkanlah kami, ya Allah, di akhirat nanti dengan kalimah la ilaha illallah. Dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah waj'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.